So okay, kita yang baru masuk tadi, kita continue daripada yang sebelum ni 22,000 bulan. So ini kita cover 5.3 sampai habislah 5.9 5.9 sampai 5.9 encryption. So ni kita continue dengan file handling. Okay, so file handling kita kena macam mana kita nak kita nak interact with file lah. Macam mana kita nak buka file, macam mana kita nak read file, baca file, macam mana kita nak create kalau belum ada lagi, dan macam mana kita nak modify file, edit file. Okay. So kalau nak buka file kita guna fopen, kemudian kalau nak read file kita guna fread. Okay, basically dia tuliskan read file, ni function dia, tapi biasa diguna fread lah, read file, file read. So cara dia lah fopen, lepas tu kita ada apa, function, ni dalam bentuk string, ni nama file dan dia punya mode dia. Kita nak read ke ni mode dia ni dekat sini, dia punya mode dia. Kita nak just read file, buka file. So pointer start at the beginning of file. So maksud dia apa? Dia punya file tu dia akan buka dekat yang dekat starting of the file lah, daripada mula dia akan buka, dia akan read. Kemudian kalau kita guna W, yang ini ialah untuk edit file, read only. Yang ni kita kalau ada yang lama tu dia akan buang, dia akan erase dan dia akan ganti yang baru. Ni read only, dia bukan tambah tapi dia replace. Erase the contents of the file or create a new file if it doesn't exist. So kalau tak ada file yang baru, dia akan create baru lah, tapi brand new lah, fresh kan. The pointer start at the beginning of the file. So pointer maknanya bila dia replace je, dia akan replace from the first line until berapa banyak content yang ada yang you nak write in to write. Kalau A, ini appending. A ni append. Maksud dia apa? Open a file for write only. Okay. And then data file is preserved. Maksud dia apa? Yang lama tu dia tak kacau, dia akan dia akan tambah dekat hujung dia. File pointer start at the end of the file. So dia akan add new content at the dekat hujung file tu. Maksud yang awal tu dia takkan kacau. So just add in, create new file if the file doesn't exist. Pun sama juga, kalau belum ada file then dia create new file, and then of course dia start with the dia punya content at the beginning of the file lah kan. Kalau fresh kan, kalau dah ada at the end of the file. Kalau X, create a new file for write only, return false and an error for file already exists. Yang ini just create a new file je. Kalau dah ada, then dia return error lah. So yang ini only if the file doesn't exist. So they create new files. Ni just create new files. So basically kalau kita nak opening file, kita guna read. Kalau kita replace a file, kita guna W. Kalau kita tambah file, bukan tambah file lah, tambah content dalam tu, kita guna A. X is for creating new file. Kemudian R plus ni sama dengan atas tu kan, read, tapi dia ada sekali dengan read and write. File pointer start at the beginning of the file. Maksud dia apa? Dia baca dan dia overwrite sekali lah. Okay. Ya, dia sama macam W lah sebenarnya. R plus ni sama. W plus open a file for read write file, erases the content. Ini sama dekat atas. So erases the contents of the file or create new file. So sama jugalah create new file if doesn't exist. File pointer start at the beginning of the file. Sama dengan atas ni.
cuma dia apa nama, dia ada read dekat sini, dia boleh read write. Yang ni for write only, okay. Tapi yang ini dia akan read and write, dia baca. Tapi kalau yang write only ni dia tak baca, tapi dia terus replace je. Yang ini dia baca, tak buat apa-apa. Yang ini tambah, dia tambah aja, dia tak baca, okay. So then kalau you nak tambah, basically you guna W lah. Add ni A, adding new and preserve yang sebelumnya, kita kekalkan yang sebelumnya. A, kita guna A. Kalau nak baca je ni, kalau replace saja yang ini. So basically yang inilah kalau nak yang lama ada dan tambah yang baru, okay. So cara dia ialah yang ini kita open aja. Sorry, ini kita open file, tapi dia punya mode dia awak kena describe dekat sini while opening the file. Then baru you boleh tambah dekat sini lah. Kalau you nak yang ini, kalau you nak display guna fread. Untuk you nak display guna equal lah kan, fread function. File dia apa yang you buka tadi, you letak dekat variable my file tu kan. Ni dia punya nama file dia. And then yang ini adalah dia punya yang ini ni. So basically ini adalah dalam bentuk number tau yang ini. So sebenarnya ini adalah dia punya berapa dia punya file size ni, of the file tu. So and the second parameter is the mode. Ini so echo, dia number, dalam bentuk number. So fread contains the name of the file to read from, and the second parameter specifies the maximum number of bytes to read. Okay, so basically itu nombor sebenarnya. Tapi nombor dekat sini yang ditulis dekat dalam example ni adalah dalam bentuk dia punya file size in bytes lah. Okay, file size. So maknanya seluruh file tu lah. Okay, ini seluruh file tu berapa size dia, in bytes. Okay, in bytes. Jadi kita tahu lah kan berapa dia, mana semualah. Okay, so ini file size. Kemudian untuk yang setiap kali kita nak buka file, kita kena tutup. Kalau tak nanti masalahnya dekat memory, dia akan dia tak akan hilang as long as, sebab kita letak dekat server kan. As long as server tu hidup je, maknanya dia akan ada dekat server selagi server tu hidup. So apabila kita buka, kita kena tutup lah. Every time kalau kita nak buka file, kita kena close file. Otherwise nanti kita punya RAM penuh dengan dia punya open file punya memory. Jadi use up lah kan, dia kehabisan memory nanti. So then kita ni jangan lupa lah, kita kena close file. So cara dia adalah kita just letak close, and then apa file yang kita buka dekat mana variable tu, based on dia punya variable punya parameter. Ni opening file kan, sampai sini je. Kalau kita nak handle, kita letak die ni, dia akan bagi dia akan bagi pop up kalau dia tak jumpa file. Tapi kena adalah ni, kalau tak ada nanti orang tak tahu dia running ke tak running ke, dia stop ke, orang tak tahu. So kena adalah kan indicator unable to open file ke kan, kalau tak jumpa file. Kemudian kita nak write in file. Kita dah tadi buka, kemudian kita nak apa-apakan, kita guna echo dan kita close. Dan kita nak tambah file dekat dalam tu, tambah isi dekat dalam file. So cara dia ialah kita taruh dekat sini, dekat tengah-tengah ni lah, sama sebelum close tu kan. Yang ini read,
Jadi untuk kita nak baca, kita guna fgets. Ni dia ada dua jenis ni, fget GET sama ada S, untuk to read single line from a file. Yang ini dia akan read the whole line lah. Satu lagi fget C, ini S. Satu lagi yang C punya, yang itu untuk read by character. So yang ini untuk kita read the whole line lah. Yang example pula apa, the first line of the word. So yang ini apa dia buat adalah dia ambil yang first line punya sahaja. So kalau kita nak semua line, line kedua, line ketiga, kita provide apa nama, dia punya apa nama tu, dia punya bytes. Okay. Yang tadi itu kita read sampai habis kan. Yang example atas tu kita read sampai habis, sebab kita letak apa, kita letak dia punya file size dekat sini in bytes. So ini pun sama juga, which line kita nak read, until what line. So then kita guna fget S ni, kita nak provide dia punya berapa sampai berapa line. Okay, so then lepas tu now after a call of get function, the file pointer has moved to the next line. So basically dia reading forward lah. Once dia, maknanya next reading gets tu, dia akan display the next line. Kalau kita continue with looping lah kan. So then picture end of the file, kalau dia reading, keep on reading. So basically kita boleh instruct, bagi statement instruction untuk kita read until at the end of the file. So ini tujuan kita ada F file, end of the file. So kita nak check sama ada dia dah habis reading the whole content of the file, ataupun mungkin ada lagi. So macam ni kan, kita read line by line until at the end of the file. So kita guna F open, and then nama file, kita just read aja. Apa kita nak buat ialah kita nak paparkan isi kandungan file tu. Nama file dia .dictionary.txt and .text. So dia guna looping while, okay, not at the end of the file of what file, dia continue guna fgets or read file of my file. So then basically dia continuously reading until at the end of the file. So dia guna while sebab dia tak tahu apa nama berapa line yang ada. Dia just letak the whole punya ni, dia guna end of the file punya statement. Okay, so end of the file ni function untuk kita nak look through. If we haven't know, we do not know the length of the file ni, tujuan dia check at the end of the file. So kaedah untuk kita nak dapatkan ialah if not, dekat sini ada exclamation tu kan, if not at the end of the file, then continue read. Ni read ni, read ni gets ni read the file, get the file. Okay, kita ada echokan file. So basically yang ni lah macam kita sekarang ni, kita tanya ni test ni dulu. Ini sebenarnya sama lah. Ini just read file. Saya buka sebelah. Saya kena guna sebelah sebab saya punya, sekarang saya punya OS Windows 11, tapi dia masih banyak bugs lagi. Tak boleh nak guna bracket. Tapi sama je lah. Kalau bracket senang sikit daripada Sublime. Nak create new file, Control N, dekat sini. Kalau guna ni, dia kena guna Sublime ni, kena guna Control Shift, Control Alternate. Dia susah sikit lah.
Okay, saya run dulu. Saya punya server. Okay, server dah running. Sublime yang dekat sini. So kita create new file, Ctrl Alternate F, then create on this let file ini saya kita buka lain lah. Oh, dekat sini pun ada juga yang kita buat sebelum ni kan. Okay, so saya buka yang ni, saya close dulu, close all. Saya buka chapter 5 tadi lah, control dah. Okay, so ni yang ada ni, kena file PHP. Kita dah buat sebelum ni so basically ni lah dia yang sebelum ni kita buat. Saya just beautifykan dulu, beautify, control alternate shift F, lain sikit yang ini. So kita guna F open with dictionary. Benarnya ada tak? Oh, ada. Okay, with dictionary ni kita tulis testing working again. Lepas tu kita terus je end of the file. Okay, wadai while F end of the file, my file ni. And then kita buat apa? My echo. Ini apa? Echo fcats my file, and then close file. Ini tu dia ni script tu, tapi tak ada kosong. Ini kita just ini lah tak ada. Jadi kalau kita run, kita ada web di sini, kita just nak buka aja, dia keluar buka. Kita buka sini localhost file ada macam tu C kan. Kalau S, maka S atau kita save. Tadi C tu by character. Ni kita save save for save lah, maka S save. Kita alternate save control S. Okay. So kalau kita refresh, tadi ni by character, kita untuk yang string punya get C, tadi get C kan. Ni get S. So dia baca macam ni. Okay, macam biasalah. Kalau by string S kepada C, sini get C Ctrl S kalau kita refresh, dia read by character. Itu beza dia. So kita get C dengan S. Dan kita continue. So ni dah. So but anyway, yang ni R ni read. Kalau M kita replace. So jadi basically kalau kita replace, kita kena kena letak right lah dekat sini Ni yang reading aja, ni reading. So untuk right, ni right. Tak ada kat sini. Okay, untuk right punya jadi tu untuk right punya PHP handling create right ni right function, f right function. So untuk yang right punya kita guna f right and then file, maknanya kita masukkan hello world dot testing ni sampai ni dia daripada opening sampai closing double quotation tu. Yang ini maksud dia apa? Kita masukkan isi kandungan ni ke dalam test ni right. So kalau kita masukkan ini, kita buat yang baru ni, Ctrl C save,
dan kita create new file. Ini control alt select A. Yang ini for write, write untuk file PHP. So and then kita masukkan tu. So sekarang ni kita ada file open test. Kita ada tak file ni? Ada. Tetapi ini HTML. Kita nak test kita ada test test txt text ada lagi. So kita create new, control alt select new, test.txt text. So kosong lagi, control S kosong, tak ada apa-apa. So kalau you buka sekarang ni yang test punya tu, sekarang ni chapter 5, kita buka test. So basically tak ada apa-apa lah sini, test kosong aja, tak ada apa-apa. So then lepas tu kita nak run write ni, yang ini write.php, yang ini untuk kita masukkan hello world and then testing. Okay. Yang ini untuk write punya tau, dia replace. Kalau dah ada sesuatu dekat sini test ni, kalau kita letak all file, dia punya content kan. So control S save. Kalau kita buka tadi yang file ni test ni, kita refresh, ada kan benda tu. Kita nak gantikan dengan apa? Hello world tu. Hello world. Okay. Ni write ni PHP dengan hello world testing, single line ni. Kemudian kita run ni, control S, kita run ini write bawah sekali. Apa dia buat ni? Dia just write in. Bila kita buka dia yang test tadi, kita back, kita buka yang test. Ni test.txt benda tu dah ada hello world and then test. Okay. So maksud dia write in lah, dia dah tulis dekat dalam tu. So dekat sini pun kita gunakan. So kalau kita nak replace new content, pergi dekat sini, hello world testing, kita taruh testing tu, buat lain lah. This is another line. Okay. Another content. So kalau kita again run, so yang sebelum ni kan, so kalau kita run tempat lain ni, so 5 and then write sama. Okay, dia dah write in. Lepas tu kalau kita refresh yang ini, dia dah tukar, this is another content. So basically dia replace je. Macam mana kalau kita nak add new contents of the next line, into the next line. So then kita nak masuk, kita pun nak cakap. Okay. So kalau nak add new lines, kita guna dekat sini, instead of W kita guna A, append. So then this is another line, kita taruh dekat sini 3. So dia akan control save. So bila kita run yang ini dekat sini, write ni, kita refresh, dia dah tambah juga. And then yang ini kita refresh, dia dah ada dah tu dekat sini. Okay, cuma dia display dalam bentuk ni lah kan. Kalau kita nak display, sebab kita tak add new lines. Kalau nak add new lines, kita taruh dekat sini new lines. So dia akan insert new line. Okay. So then bila kita refresh je yang ini, kita taruh nombor 4 lah kat sini kan. So insert. So bila kita refresh yang ini, dan kita refresh again yang ni, dia patutnya dia kena turun bawah lah. But anyway, kalau you buka dekat dalam test tu, dia dah ada dekat situ. So yang new lines ni, yang new lines dekat sini, add new line, kena sikit. Ini kena
ataupun guna yang lain pun tak apa juga. Kalau new line awak pakai PHP for new line pun ada juga yang lain yang itu mungkin dekat running. So pakai yang new line, PHP new line, awak boleh pakai NL new line to BR function, boleh pakai yang tu, ataupun BR tag pun boleh juga. Tadi kita pakai yang ini kan, okay. Oh, pasti kena ada ni aku, tapi tak boleh kan ini. Okay, kita try yang tu. Kita missing tadi, ataupun nak one line BR pun boleh juga. Line drag kita taruh dekat situ, ini line drag. So, kalau nak buat yang tu kita kena yang ini kena enclose dekat dalam tu lah. Okay. Siapa dah kita taruh dia di BR kita boleh buat sini BR, ataupun dekat belakang pun boleh. So bila kita run yang ini, kita save dulu, mungkin dia akan pilih ini. Kita run dan kita refresh, dia tak add ni lah. So dekat nampak. Tadi dia masuk juga dekat situ. By the way, ini save test. Betul lah dia masuk nilai, tapi dia BR dia tetap dekat situ pula. By anyway, okay. So kita dah boleh tambah tu untuk rights punya. Next, kita dah boleh masuk. Kalau kita nak append, tadi kita write ke append, kita append kan, A kan. Kalau write dia akan replace. Tapi kita dah buat tadi A ni, append, kita tambah baru. Ada siapa yang masuk? Okay. Kemudian kita continue Kemudian tadi F gate S kita dah cuba, dan F gate C pun kita dah cuba. Ni S dengan C lah, beza dia apa. Ini file tadi dah. So ni dah selesai lah. So kita masuk uploading file. Okay. So yang lain tu you try macam mana nak buat nak create new file. Kalau belum ada lagi, guna apa? Guna W tu. So, kalau katalah belum ada file lagi, you guna apa? You guna W. Ini kalau tak ada test, contohnya kita belum ada test 1, boleh tak dia create new file? Kalau tapi kita try A dulu, W, dia boleh, ni tak ada lagi lah. Kalau ni just opening, basically creating new file lah. Ni tak perlu pun, tak apa, sebab dia cuma apa, create new file aja kan. Write ni tak perlu. So test 1 kalau kita try, saya save untuk S, kemudian kita refresh yang ini, dia bukan write in tapi creating new file. So tak ada apa-apa lah kan. Dan bila kita tengok dekat sini, ada tak test 1? Ada kan, test 1.text. Ni untuk creating new file. So kalau kita nak buka new file tu, kosong lagi, tak ada apa-apa. So kalau kita nak add in new file, cara dia ialah kita guna write PHP tadi, and then kita kena masukkan something lah dekat sini. So of course yang ini write ni untuk replace. So kalau dah ada, dia akan replace dengan ini. So dekat uncomment part, so kita try masukkan tu dekat dalam test 1 ni. Test 1 belum ada lagi ni, test 1 belum ada. So kita nak masukkan untuk asset, dan kita refresh semula, dan kita buka. Ni test 1 ni, test 1.text.
ada satu text kat sini. Okey, ada dia dah masuk. Kalau kita create new content, masukkan 5 kat sini. Okey, contoh essay, dia replace ke tak? Kita double check so kita save control S. Okay, saya refresh yang ini, run write.php, dalam tu ialah write.php, ni write.php dalam tu ialah br5, ni landbreak lah, insert new line 5, this is another content. Okay, save, and then kita refresh yang ini, kita like 5 tadi, kita write in, dan kita tengok betul tak dia replace dengan 5. Okay, so dia replace dia replace dengan 5. So basically W untuk replace all content with latest new content. Kalau A, appending je. So kita try lagi sekali. Untuk appending punya, kita taruh dekat sini A, instead of W, A untuk masukkan nombor 6. Okay, control S, save. Kita tengok, kita run dia, kita run yang ini, ini kita tengok dia tambah ke tak. Okay, dia tambah So A untuk tambah, W untuk replace, R untuk read je, buka je. Untuk yang W, kalau dia tak ada, dia akan create new one. Okay, so yang selamat guna at least W lah kan, untuk read. Kalau R, kalau tak ada dalam file tu, dalam server tak ada, dia akan bagi error message. Okay, next ialah uploading. So macam mana kita nak upload file? Sometimes kita minta user untuk masukkan dia punya apa, dia punya gambar kan, dia update dia punya gambar. So cara dia ialah kita guna ni uploading file. Kita ada form. So dalam form tu kita masukkan input jenis file punya, and then submit. Import jenis file, dan yang ini nama dia file to upload. So nanti kita bila tekan submit je, dia akan apa nama, yang ini form ni, dia akan masukkan dekat dalam file ni. Yang ini yang untuk yang upload punya file, ni upload punya file. Yang tadi itu form, yang ini form. Saya boleh dua, satu. Yang ini yang upload.php punya file. Yang ini untuk yang terima punya. Okay, yang ini yang terima. So dekat dalam yang terima, kalau yang dalam form tadi, submit button dengan file to upload dekat sini. Yang ini value dia ni, dia punya apa nama, teks yang kita nak display lah. Kalau dekat dalam button upload image, nama button tu lah submit, jenis button submit. Okay, so yang penting ni file to upload ni yang penting, name tu. So then kita capture yang dia punya tu di submission dia. Target kita create folder. Ni folder dia, contoh upload folder dekat dalam directory tu. So then target file, so target underscore directory base. Yang ini ialah dia punya file yang kita nak nak save dekat dalam upload punya tu. So kita ambil file daripada form tadi ni, dan nama dia yang kita taruh dekat situ. Bila kita upload, dia ada nama file tu. Okay, so file to upload ni adalah nama file ni. Yang ini adalah dia punya nama, bukan nama file. Ini nama input. Ini nama input. Yang ini nama file. So ada dua, nama input dia apa, dan nama file dia apa. Ni untuk yang file, so dia kena datang. Okay, dia masukkan dekat dia punya tu, dia punya target directory dia dalam upload. Ini adalah file yang ini file. Kemudian kalau ok, dia satu, kalau tak ok dia zero dekat sini. So basically satu mana ok lah kan. Kemudian image file type, kita boleh specifykan, check if image file is actual image or apa-apalah file tu betul ke tak betul. Check dia punya extension dia, file info extension. So dekat dalam tu dia punya extension dia apa, .jpeg, jpg, jpeg ke apa semualah.
Yang ini another, yang ini library. Okay, library untuk dia cuma confirm sama ada file tu okey ke tak. Kemudian if is set post submit, maksud dia apa? Kalau dia is set tu, dia double check sama ada content tu ada ke tak ada. Bila dia tekan submit, dia akan double check dekat dalam form ni, dalam dia punya input tu, dia ada masukkan dia punya nama file ke tak. Kalau tak ada, dia maknanya yang ini underscore post submit ni, is set ni ialah untuk double check ada ke tak ada dalam tu. Okay, so then apa dia buat, kalau ada, check dia punya tu, dia punya file dia file tu upload, and then dia masukkan nama temporary name, then lepas tu apa dia buat, if check equals to false, file is an not false, not equals, not equal to false, maksud dia okey lah, file is an image. Kemudian ni dia echokan, then dia punya nama file dekat sini. Okay, dia punya nama file ni ialah dia punya extension dia. Okay, lepas tu upload is okay ni, dia just letak je upload okay ikut dekat sini, dia maksud dia ni okay, maknanya success. Kalau 0 is not success, upload is 0 is not success. So else ialah file is not an image. Kalau dia check dia punya extension dia, dia bukan daripada jenis JPEG, apa lagi, all yang image punya file, and then that's it. Okay, so ini dia punya tu, upload the specified directory where file is going to be placed. Kat mana kita nak masukkan files tu. So kita kena create dululah upload ni. Kalau tak ada, nanti dia tak jumpa, dia tak ni. Kalau mungkin dia create new, tapi better kalau kita prepare awal. Target files, specify the path of the file to be uploaded. Ini target file. Ada dua tadi. Okay, dari mana dia capture, daripada input box tu yang nama dia file to upload tu tadi, file to upload tu nama dekat form tu, dekat form ni. Yang ini nama input dia. Okay, lepas tu yang ini just ditaruh je. Ini basically untuk nak indicate sama ada okey ke tak okey lah, indicator dia. Okay, dan image file tab, code the extensions of the file in lowercase. Okay, yang ini dia punya extension dia. So kita terang so kita create dua file. Dekat sini kita ada dua file. So control alternate n. Satu nama dia form.php untuk kita nak upload form upload form upload. Satu lagi control alternate n. Satu lagi yang dia terima upload upload.php. Satu form, satu yang terima. Upload tu yang terima lah, success, upload success lah basically ini. Kita rename dia upload success. Ini success. Upload success. Okay, kita ada dua. So yang pertama tadi form ini, form upload. Yang ni kita masukkan yang ni, yang mula-mula ni kita create form dia ni. Okay, so kita just copy yang ini. So kita ada form. Okay, form action upload. Oh, ni upload. So kita guna, dah upload dekat sini.
Tadi yang sukses tu tak jadi, tak lepas upload juga. Ok, tak apalah. Ok, form upload yang ini saya upload PHP post. Ok, yang ini file to upload accept. So kalau kita buka dekat accept, kalau kita buka itu, yang ini apa, form upload ni. Kita buka form upload, form upload ni form upload ni PHP ni je. Select image to upload and then browse and then no file selected. Bila kita klik dekat sini, file contohnya PNG, any file punya ni lah, dekat sini kita cari file, cari file juga. Gambar image, cursor image. So kita ambil yang ini, apa-apalah, mana-mana. Saya just ambil ini, save image as. Saya taruh dekat dalam image, picture, and then cursor index satu just satu. Lepas tu kita nak create yang upload punya tu, kita ambil yang ni. Yang ini untuk receiving upload. So kita create upload punya directory dulu. So saya just copy dia ni, Ctrl C, one part of it, sini, another part, sini, sampai habis. Kita ada target directory upload, and then ini PHP opening and closing. Alright, target directory upload. Okay, yang lain tu semua sama je. Alright, yang ini sebenarnya tak perlu pun, tak apa, boleh. Tetapi untuk indikator untuk yang nak check sama ada file ok ke tak ok sebenarnya. Jadi ni kalau mana dia punya tu, closing dia dekat sini A. Yang ini if juga, tapi if dekat sini else. Yang ini if punya dekat sini ok. Ok, kita accept. So kita create dia punya directory dekat sini. So kita just create directory. Kita dekat mana, dekat left ni. Kita create new open folder, so new folder dekat sini. So kita letak upload. Okay, upload, ada S dekat sini, uploads. So kita dah ada, kita refresh. Buat saya check dulu apa contohnya folder, dia ada kat upload. Ni dalam next file. Kita taruh dekat atas ni. Kita start dismiss and paste. Tak di paste pula. Tak perlu, kita just copy je. Ya, kalau dia dekat same directory as dia punya tu labs tu. Oh, dia takut kita perlu upload sini. Alright. So kita try. So kita buka dia punya file dia. Kita refresh ni. Ni dah ada. So kalau kita just upload je, tak ada apa-apa dekat sini. Warning get image, file ni empty, dia tak ada. Tapi dia buka upload file ni, file is not an image, tak ada lah. Okay, kita
maknanya dia tak masuk dekat dalam tu. So kalau sekarang kita masukkan file satu, open. So dah ada satu.jpg kan, JPEG. Dan kita upload file. So dia kata file is an image file. So dia dah masuk lah sebenarnya. Okay, file is an image. Patutnya kita taruh dekat sini successfully uploaded kan. But anyway, kalau kita buka dia punya tu, dalam uploads tu, ni dekat sini lah. Dekat sini, bukan dekat refresh. Salah ni kalau masuk ni. Sekejap, file mana dia pergi? Tapi dia dah masuk dah tu. Nanti ke atas tak ada. Something wrong. Dia kalau dekat folder dia, okay, mungkin dia kita salah taruh kat tu. Folder dia ke mana? Dekat htdocs tu. Tak ada apa pula. Okay, kita tengok dekat sini, kita betulkan upload directory. Get directory. Dia sepatutnya masuk lepas pada upload slash ni, dia baru masuk dia punya 1.jpg 1.jpg tu. Maksud dia apa? Dekat dalam ni, dekat dalam ini. Oh, dekat sini ya. Tak ada juga. Dalam lab upload tak ada juga. Something wrong ni. Dia tak upload. Kita try dua untuk asset. Kita belum ada ni kita belum ada dia punya folder ni. Kita try lagi sekali. Sini refresh. Ini kita upload file image. Jadi kita upload file, dah ada JPEG image. Then macam buat salah tadi ya. Kita upload chapter 5. Kita bukan dekat lab ni, dekat chapter 5. So maksud dia apa? Dia dekat dalam chapter 5, bukan dalam chapter 5. Ya, refresh ya. So basically dekat dalam sama level dengan chapter 5 sepatutnya tu. Kita masuk dalam saya akan ada chapter 5, dia ada upload file tak? Ni dia bukan upload directory sini. Tapi kosong, tak ada. Sepatutnya kena ada dekat dalam tu. So kita try kita try create upload untuk asset, upload dua. Okay. So kita form upload, ni upload, ok betul, ni upload, ok betul. Okay, kita buka form upload. Kita buka form upload, dan kita browse. Okay, kita buka open file, dan upload image. Dan kita buka uploads. Dia tak ada, dia tak create. Right, dia tak ada ni, dia tak create. Okay,
Dekat klik ni sampai dah upload. Kita saya create dekat main directory S, dekat dia punya htdocs punya directory. Saya create folder kat sini. Okay. Dia tak ada ni, tak jumpa dekat situ. Okay, tak apa. Dekat ni situ tak dekat jumpa file. Okay, kita taruh file dekat sini je, dekat dalam, di luar daripada, sebab saya ingat dekat ni dia still ada problem ni, dia ada bug sebab ni. Okay. So, saya ambil file, saya taruh dekat mana-mana, dekat dalam htdocs yang picture ni, saya ambil yang ni. Okay, file ni. Okay. Saya just copy je, Ctrl C, Ctrl, just copy je, taruh dekat dalam XAMPP, htdocs. Saya just letak dia dekat dalam htdoc.image letak dekat sini je. Upload kat sini. Okay, and then saya try masukkan lagi sekali. Mungkin ada problem apa tu, masalah apa tu, reading write punya tu, authentication tu. Jadi saya try ni, XAMPP, htdocs, image, and then ni dia tak betul ni, direct kena ada dia punya ni dekat sini, ada path dia ni. Baik, kita try browse dah ada. Okay, and then upload tu macam ni, kita tengok dia ada tak dalam uploads tadi. Apa dalam uploads kan, ni dekat dalam uploads ni, upload. Okay. Upload tu kat sini, bukan sini, dekat dalam ni. Ada. Okay, nanti saya tunjukkan dekat awak yang ni pakai bracket. Mungkin ada problem ni dekat sini ni. Saya try ambil lagi satu yang lain tu ni, PHP, PHP upload punya. Mungkin ada problem dekat sini je. Tak apa, saya try lagi sekali. So, ni sama je, ni sama, just copy je balik sini je. Ctrl C, saya ambil yang upload punya tu kat sini, Ctrl, just replace je, Ctrl V, sama. Dan yang upload punya, kat atas sama, ni form dia, Ctrl C. Dan yang ni form upload, ini juga. Ni bukan, sepatutnya tak apa, ni saya kena tukar ni, HTML. Sini upload ni saya kena replace ni HTML tapi by right tak ada masalah tu. Okay, upload HTML, and then dia pergi dekat upload.php. Jadi saya nak masuk ada. Okay, so sama juga upload PHP, pergi dekat upload PHP dekat sini, PHP, uploads, ada uploads. Okay. Kita create target dulu, htdocs dalam chapter 5,
ada upload. Okey, dah ada. So kita tengok apa yang ada dalam kosong. Okey. Right, so then lepas tu kita run lagi sekali. Yang ini upload. Kita nak form tu. Kita nak form upload bukan PHP, kita nak HTML. Kita refresh dulu. Ni form upload HTML ni, select file, image docs. Okay, and then kita uploadkan. Mungkin JPEG dia tak terima kot, dia nak JPEG kot. Okay, then so kita dah masukkan. Tengok apa yang ada. Dia refresh, dia tak masuk ni. Kita cari dulu file baru. Apalah macam punya English kan, sendiri JPEG ni. JPEG. Dan ni kita try lagi sekali. Ni JPEG ke? Kita tekan, kita save dulu. Save image. JPEG juga, JPG juga, JPG. Kita cari yang ni. Save image as sama juga. Save image. Okay, ni JPG ni, nombor 2. Dekat mana? Dekat picture. Taruh dekat dalam. Okay, tak apa, dekat picture dulu. Okay, dah ada. Try lagi sekali ya. Ini tadi, sini. Kita try lagi sekali. Upload file, browse, under picture, nombor 2. Okay, and then open, upload file. Okay, sudah ada. And then kita buka. Dia dekat sini, dekat daerah. Dah ada dah ni, tak ada juga. Macam kurang ni. Tak ada buat. Tak ada. Tak ada juga. Kita punya running tak ni. Okay, running. Dia mesti something wrong. Sepatutnya dia running tu. Okay. Baik ni yang tu nanti saya tunjukkan lagi macam mana nak buat. Tapi basically cara dia memang macam tu. Okay, so ini file size. Ni line-line punya tu line-line punya apa nama, line-line punya. Contohnya kalau katalah file dah ada, then yang ini untuk kita nak check sama ada file exist ataupun belum ada. So target file, dia check file exist. Okay, dan contohnya limit, kita nak set limit. So ni kita nak file ni underscore file upload dengan size dia under size ialah 500 meg punya tu, 500 k dia punya bit size dia. Greater than, if greater than, of your file is too large. Okay, so then yang ini dia set upload okay equals to 0 sebab dia lebih daripada itu. Yang ini untuk indikator sama ada dia sukses ke ataupun tak. Kemudian ni another format, PNG format, JPEG format. Ni JPEG, G format, ni semua ada format lah. Only JPEG, JPG, JPEG, PNG and GIF files adalah. Yang ini untuk kita nak double check format dia. So kita guna apa? Image file, file type not equals to ni, JPEG and image file type not equals to ni. Ni diguna n, dia ada 3 jenis lah, n, 4 n. So ni first statement sini, ni first statement. Another statement, dia n ni untuk nak make sure at least semua-semua ni lah, all must be all true, baru dia true.
Ni tak kira lah sama ada JPEG ke GIF ke PNG ke itu. Kalau selain daripada 4 dia tak boleh lah. Okay, the complete file. Yang ini yang complete punya dia, mana dia masukkan sekali, check if file already exists. Yang ini, oh sorry, the file target already exists. Check dia punya tu bit size dia, check dia punya format dia. Dan yang ini apa, check if upload is set to 0 by an error. So yang ini kalau dia jumpa error, mana ada error, sorry your file was not uploaded. Yang ini else, dia upload file. So basically ini yang kita nak kena move upload file. So yang sebenarnya ini yang kita nak kena buat lah. Okay, ini dia aplikasi. Ini yang kita ketinggalan. So dekat sini check, set, submit, upload file is enhanced. Ya betul lah, kita belum upload lagi. Sorry, kita belum upload. So then kita upload lah. So basically dekat sini kita belum upload lagi. Kita lagi check upload. Okay, uploaded file. Kita try lagi sekarang. Upload form. Kita try lagi sekarang. Save dulu. Save all. Save all. Lagi sekali kita try. Kita belum upload lagi. Okay, so form dia, form ni, form refresh, form uploaded, HTML, form upload, kita nak HTML tadi, HTML, form upload HTML. Okay, select file, kita ambil ni, upload file. Ini kita double check dia dalam upload step. Kat sini dan htdocs, check file. Tengok, sorry lah, saya lupa tadi. Kita kena upload dia. Upload dia yang ini baru dapat. Yang tu dia check file. Yang ini upload, move underscore upload file, and then files, file to upload, temporary name, and then baru target file. Ni je, ni yang penting. Kita tak ada ni punya tadi. So complete lah yang ini. Ni complete, maknanya ok, ni uploaded ok. Yang ini 0, dia tak upload file. Ni je yang penting file uploaded, move uploaded file. So kalau you nak copy semua sekali pun boleh juga. Yang ini nak copy semua sekali. Yang ini untuk check dia punya file format. Yang ini check dia punya file size. Yang ini check kalau dah ada benda tu. Ini untuk kita, ni dekat else lah, else ni, dan baru ni dia close. Ni baru dia yang first ni dia check dia punya extension dia. Dia check dia punya bukan extension, type dia. MyMe ni ialah multimedia punya type file. Kalau image dia jenis ni. So extension dia ada 4 jenis tu, JPEG, PNG, JPEG, JPEG dengan G. Okay, so ni yang tu. Kalau kita tengok sekarang file kita ni, dia punya size dia berapa? Size dia 522. So maksudnya kalau kita guna check yang ini ni 522, dia dah terlebih dah. So dia akan track dekat sini lah. Dia akan block file tu. Dia akan sorry. So then kita jangan upload lah kan. Dekat sini equals to 0. Sebab dekat sini nanti dia akan check if upload okay equals to 0, dia ni dia akan display sorry, dia tak upload lah. Tapi kalau
not equals to 0, anything else other than 0, maknanya 1 lah kan. So basically yang 1 dekat sini ni tak perlu pun tak apa, dekat sini tak perlu pun tak apa, sebab dia tak ada letak pun dekat sini kan. Cuma dia check je dekat sini, if only equals to 0, then dia block. Selain daripada 0, dia upload. Okay, kita je ni untuk yang uploading file. So untuk yang uploading file punya statement ni je. Okay, dia punya tu sini, ni untuk uploading file. Okay, tapi of course kita kena provide dia punya tu lah, dia punya file, nama file dia tu dapat daripada mana? Sini, file to upload ni, dan dia punya nama dia dekat sini tentunya, dia masuk dekat situ. Ini file. Okay, so ni yang penting lah. Next, session and cookies. Kita ada lagi berapa? Kita berhenti pukul 10 lah ada masa lagi berapa minit? 20 minit. Okay, session and cookies. So session and cookies ni, apa dia session cookies? So cookies ni untuk kita nak identify user. So cookies often to use to identify user, sebab kita tak tahu siapa yang access kita punya website kan. So cookies ni ialah basically dia punya ID dekat komputer dia. Contohnya mungkin dia punya IP address ke, dia punya apa-apalah dekat dalam tu, dekat browser punya, basically info tentang komputer lah, tempat dia, ID dia, address dia. Okay, so itu cookies. So kita boleh set cookies. Contohnya dekat sini, set cookies, name, value, expire, path, domain, secure, security, and HTTP only. So ni yang kita nak pakai, penting, yang penting name ni, cookie apa cookie yang kita nak set, username ke apa kan, ID ke, kita specify kat sini. Kemudian dekat sini value ni, bila orang tu login, kita akan capture dia punya login username dia. So ni value dia. Kalau username dekat sini, dan dia punya nama dia lah, dia Ali ke apa ke. Expiry ni, once dia dah start cookies tu, so basically expiry ni dia punya session dia, berapa lama kita nak bagi dia connected dengan kita punya server. Maknanya dia session dia valid lah. Dan kita nak bagi dia path dia, macam yang dekat sini, path ni dekat dalam HTTP docs ni kan, kita ada apa, satu file namanya DAT21303. Ni dia punya folder directory. Kita nak bagi dia dekat main directory, dekat dia punya root directory, dia maknanya dia akan berada dekat htdocs. So dia boleh dapat semua ni, web analyzer, XAMPP, IMG, okay, dashboard, dia dapat semua. Tapi kalau kita contohnya bagi dekat DAT sahaja 2303, kita letak slash DAT21303. Kalau kita letak slash, dia akan pergi dekat htdocs. Dia dekat dia punya main root directory. Ni dekat dia punya root directory. Dan ini subdirectory dia. So kalau kita bagi dia subdirectory, dia tak akan dapat dashboard, dia tak akan dapat ni. Dia cuba dapat dekat yang sini saja. Itu tujuan apa? Tujuan dia untuk kita spesifikkan dia punya path yang dia boleh masuk. Orang lain, maknanya kalau kita tak bagi dia path yang kita securekan lah, kita restrictkan dia punya path ya. HTTP only ni maksudnya apa? Ni untuk security. HTTP only unsecure, ataupun kita nak HTTPS dekat sini, kita nak bagi dia yang secure punya ke ataupun unsecure. Okay, so untuk yang expiry ni, contoh dekat sini, kita nak bagi dia expiry for 30 days. 86400 ni adalah one day punya in second, dalam saat kan, satu hari. Jadi 30 ni kali 30 hari. Kalau slash means available entire website, maknanya dia punya root directory. Okay, so contoh dekat sini cookies, kita letak user, nama cookies dia user ID lah kan. Kemudian value dia, contoh nama orang yang login. Yang ini kita boleh ambil daripada bila dia login, kita boleh capture.
Okay. Dan ni dia punya time yang dia valid. Kalau kita nak berapa, ni saat tau, ni dalam saat, satu hari punya dalam saat. Okay. Kalau kita nak dalam minit, kita kena bahagilah, kita kena bagi dalam saat, bagi dalam minit lah, dalam saat kan, bahagi berapa untuk satu hari punya. In terms of saat, satu jam berapa saat. Ini untuk tidur 24 jam lah. So kena bagi 24 bahagi dengan 60 lagi, dapat untuk satu minit ni. Jadi kita kali dengan berapa, 5 minit, jadi 8,400 kali bahagi dengan 24 bahagi dengan 60 kali dengan 5, kita dapat berapa, 5 minit. Kalau kita nak bagi 5 minit lah. So ini untuk one day punya. Right, so cara dia, kita set cookies ni. Lepas tu ni kita double check cookies dia. Ni set cookies. Kalau cookies dia is set ni, maksud dia apa? Dia ada, dia cookies dia dah set lah. Not equals tu maksud dia, if kalau cookies dia tak set, ni maksud dia apa? Not set, maksud dia tak set lah. So dia akan bagi apa nama, echo je cookie name, cookie nama cookie dia dekat atas sini, cookie value tu, cookie name, user, is not set. Okay. Dan yang ini kalau dia set lah, is set, dia just create it. So set cookie function must appear before the HTML tag. Ni taruh dekat atas tadi. Yang set cookies ni taruh dekat atas. Opening and closing PHP. Atas sekali sebelum HTML body. Ni HTML body dia, and then closing body, and then HTML. Ni dia dekat dalam body. Yang ini untuk yang untuk dia punya cookies punya tu. Kena taruh dekat atas. Ini set cookies. Ini set cookies taruh dekat atas. Dan apa lagi, the value of cookie automatically URL encoded when sending the cookies and automatically decoded when receiving. To bring your own coding use. Yang ini untuk prevent ni lah, untuk security kan, prevent dia punya, dia terus masuk dekat dalam. Sebab cookies ni dia kena identify user. So bila dia login, kalau tak ada set cookies, orang tu boleh jump terus pergi dekat dia punya main page kan. Jadi dia bypass apa, the login. So basically kalau tak ada cookies, orang boleh bypass lah. So dengan cookies ni, kalau dia tak set cookies, dia akan dia akan disable untuk display dia punya main content. So basically dia secure lah. Modify the cookie value. Contohnya kat sini kita nak tukar dia punya value dia. Tadi kita ada John Doe, so sekarang kita ada Alex. Okay. So dekat sini je cookie value dia akan, dia basically ni dia set cookies untuk Alex yang tadi John Doe. Okay, ni sama juga. Dan untuk nak delete cookies, bila kita log out saja, dan kita kena guna delete cookies. Kalau tak, dia continuously dia running lah kan, dia punya tu dia session dia until dia expired ni. So 30 days kan, 30 hari 1 bulan tu. So bila dia log out aja, dan kita kena set delete cookies lah. Nak delete cookies, kita tak ada, dia ada remove juga ni. Tapi ni dia pakai apa, dia punya user tu dia buang, jadi dia kosongkan instead of ada value tu kan. Jadi ada value dekat sini, value
Yang value yang ini dia kosongkan. Dia buat apa? Set cookies, user tetap user punya jenis cookie, dan dia kosongkan. And then time pun dia minus 3600. Maksud dia apa? Dia ni berapa saat ni? Berapa minit? 3600 saat. Dia basically dia disable lah. Ni dia punya timing dia. So echo cookie user is deleted. So basically dia just ni je, dia kosongkan aja. Dah tak ada cookies lah. Okay. Set the expiration date to 1 hour ago. Okay. Ni. Alright. Dia punya cookies. So check if cookies are enabled. Ini just this cookie je. The following example, create a small script that check whether cookies are enabled. First, try to create the test cookie with set cookies function, and then count the cookies array. Dia guna count. So basically dekat sini lah. So okay, 10 minit apa So cara dia ialah dia guna ni count cookie is it greater than 0. Ni sekarang 360. Maksud dia apa? Enable lah kan. Okay, kalau cookies ni 0 dekat sini, dia walaupun dia ada time tapi 0, dia tak ada session lah. So basically cookies are disabled. So maksudnya ni so cookies kita enable or disable based on dia punya timing dia, dan kita nak kena specify dia punya value dia, and then jenis apa. Ni just test cookies lah kan. Ni nama. Mungkin kita boleh letak dekat situ apa, session ke whatever lah nama dekat sini kan. Okay, so cookies. Next, kita ada 10 minit ni. Yang ini kita dah buat dekat dalam tu juga dekat dalam lab kan. Okay. Kemudian yang ini untuk dia punya tu session dia. So ni set session. Kita start dulu start session. PHP opening and closing start session. So session ni apa dia? Session ni untuk kita nak specify dia punya session dan berapa lama tu dekat cookies tu tadi tu. So ni session green, set session variable. So session asset. So ni session lah. Alright, so dekat sini a session variable is mana tadi session, start session. Okay. So basically sessions is identified sessions of the current session lah kan. ID untuk ID punya ID for the current session. Okay. Second PHP variable value. Tadi kita set start session and then set session. Okay, next we create another page called demo session. From this side we will access the session information we will set on the page demo 1. So passing session punya, notice that session variables are not passed individually to each page. So basically kita kena, bila kita contohnya bila kita lepas login dia akan buka page 1, tapi bila nak masuk dekat page 2 kita kena forwardkan session tu. Kalau tak nanti orang boleh jump pergi direct pergi dekat that page. So then we have to, kita kena pass session. So kita kena create session, kita kena start session juga, create session. So by using start session, sama macam ni mula-mula yang tadi tu, ni start session. Ini sama. So next pun start session juga. So next, nanti start session variables are not passed individually to the new page. Instead they are retrieved from the session we open at the beginning of the page. So kita guna start session aja, dia akan retrieve session yang sebelumnya. Okay. So then echo
Yang ini kita just display the session. Favorite color is, ni dia punya session dia. Session yang kita set sebelumnya tu kita boleh dapat. Okay. Kita dah set tadi session kan. This one session pun okay. So kita dah boleh dapat dah. Okay, next. So tujuan dia apa tadi session? Supaya dia orang tak boleh jump to that particular page. Dia kena ada session tu untuk bila dia nak masuk dekat page yang berikutnya, maknanya dia akan guna ID yang masuk masa mula-mula dia masuk dekat login. Okay. Kalau tak ada, dia tak masuk login, dia tak boleh buka tu. Itu untuk security lah. Again start session. Ni just print session. Macam ni kita echo. Okay. Sama je. So ni dia akan echo tu. So dekat session, dekat dalam tu dia basically dia create dia punya user key lah. Ni dekat dalam komputer, dekat browser sebenarnya. Okay. So tapi kita tak perlu tahu benda tu lah. Okay, tu dia punya tu. But anyway, basically dia ada dia punya key ni lah, user key dia. Tapi user key tu kita boleh guna macam ni je. Apa, instead of yang user key tu, yang number tu, kita just create macam ni je. Macam apa, password tu kan, kita taruh password dalam bentuk alphanumeric, ya kan, password kita. Tapi actually dekat dalam komputer dia ada dia punya hash code dia. Itu password. Dia sama macam session tu ni. Dia punya user key. PHP session variable. Okay, yang ini start session. Okay, so yang tadi tu kita set, kemudian kita yang ini kita override dia punya variable. Kita bagaimana kita boleh tukar lah, kita boleh edit. Kemudian kita bila kita dah edit, kita boleh buat semula. Okay. Yang ini tujuan dia apa? Mungkin you nak separate between pages supaya apa? Dia lagi secure. Nak masuk page ni, okay, dia punya session yang sebelumnya tukar kepada session yang baru. So you boleh control dia punya apa, security tracking dia. Dan last kali bila awak log out, you kena create ni, you kena unset dia punya session. Sama ada you guna session underscore unset ataupun session underscore destroy, dua ni. So yang ini yang masuk. Bila you tekan button macam ni, log out je, you kena taruh ni session unset or session destroy. Okay. Remove all session variable and destroy the session. Dua ni boleh lah, dua-dua ni kena buat. Satu untuk buang dia punya session, satu remove dia punya variables, session punya variable, satu lagi untuk destroy dia salah satu daripadanya dah boleh dah guna. Tapi kalau dua-dua guna lagi baik, delete dia punya variable dan close terus dia punya session. Yang ini filter and data sanitization. Okay, yang ini kita sebenarnya sama dengan yang dekat chapter 4 tu. So apa dia buat ialah dia filtration. Contoh dekat sini dia ada filter user input form. Dekat form dia double check dia ada spaces ke, dia ada HTML tagging ke dekat situ. Dia akan trim semua tu. So basically ni yang dia double check lah, especially untuk yang nak masukkan dekat dalam database punya input. Okay, so ataupun nak query database ke kan. So nak query database, dia kena masukkan dekat dalam database punya input kan. And then dia submit. Contohnya nak display record dari tarikh mula hingga tarikh akhir bila tu, dia punya input kan, dia punya tarikh. So instead of dia letak tarikh, mungkin dia letak something else kan. Dia punya scripting kan, guna JavaScript kan. So basically dia
buang semualah apa yang ada dekat dalam tu. Okay. Dekat dalam input tu dia buang. Menggunakan apa? Pakai trimming ataupun filter. Ni nama dia validation and sanitize. Validate tu maksud dia apa? Kalau teks, dia validate teks, dia bukan nombor. Sepatutnya bukan nombor, dia mesti teks. Sanitize tu maksud dia buang, dia trim. Okay. Jadi dia filter var dia punya tu, dia guna untuk filter ya, filtration. So dia guna, contohnya dekat sini, filter var dia guna untuk string punya. So hello world ni adalah string. Dia double check dia punya tu menggunakan ni dia punya apa nama, dia punya sanitization punya dia punya library, and then dimasukkan dekat situ baru dia tu. Dan untuk yang lain, contohnya email ke kan, yang ini apa, ini untuk integer punya sanitization. Dia guna apa, 100, apa yang dia buat lah dekat sini, dan dia filter sama ada dia integer ke ataupun selain daripada integer. Dan lain-lain, contohnya yang ini zero punya tu, ini zero ni basically not integer lah, zero kan, zero is zero, not integer, not betul lah. Tapi ni cara dia untuk zero punya sanitization. Lain-lain, contohnya IP address, filter validate IP untuk IP address. Ni IP address. Ini pun yang kita apa tu, kita buka localhost tu sebenarnya ni dia 172.0.0.0.1. Ini localhost nama dia. Jadi kalau kita ni kan, kita guna ni, sama juga dia akan dapat tu. Nampak check file, pergi dekat form, upload, sama. Ni apa, localhost, ni IP address. Sama ada kita guna IP address ataupun pakai yang localhost pun. Inilah, yang ni localhost punya IP. Saya punya IP address ni saya boleh check dekat sini, control CMD. Okay, so IP address dia IP config. So saya boleh tahu ni saya punya IP address 192.168.0.133. So basically ni dia punya actual IP address. So kalau saya copy yang ini, ni 137 kan. So basically dekat sini lah. Kalau saya guna localhost biasa pun boleh juga. Kalau pakai yang IP address, mana-mana pun daripada, as long as dia connected to my network, dia akan dapat juga. Okay, itu 167 pun boleh dapat juga. Dia keluar juga. Okay. So ni IP address. Okay, IP address. So kita boleh juga dapat IP address. So ni IP address. Dan selain daripada IP address, email address, dia guna apa? Email. Dia filter email. Dia betul tak dia ada alias dekat situ? So filter sanitize email. Okay, kalau tak valid email macam ni lah. Dan selain daripada tu, URL dia guna apa? URL contoh macam ni, dia guna filter sanitize URL. Dan kita tak sempat habiskan lah. Kita sampai dekat sini je, 5.7. Nanti kita continue lagi lah sampai dekat sini je. So 6 hari bulan, tak perlu tak masuk kelas. So kita dah masuk hari ni. Hari ni cuti kan, nak cuti kan hari ni kan. Tapi saya lupa hari ni. So section 2 bulan hari ni 29. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya? So sampai dekat sini je juga. Next week punya 6 hari bulan tak ada. Okey. Dan hari ni awak 1 hari bulan kan tak ada juga ni minggu semester break ni sebenarnya kan. Betul kan, semester break? Betul ke tak betul? Ini dia kalender akademik. Kalender akademik kan 21. Betul kan? Nanti tak dulu 2021 pun betul tak ni 20 21.
20, 21, 22 bukan ni. Tak tu. 21, 22 ni. Betul lah tu. Ni 21, 22. Okey. So 21, 22 berapa bulan? Semester 2, 20 Mac 22. Semester 1, special semester, bawah lah semester 1. Semester 1, 10 Oktober sampai tu. Punya cuti break, semester break, special leave, revision week. Mana punya semester break apa? Ini apa? Semester 1, week 1 to 2. Lepas tu week 15, revision week. Mana awak punya cuti Tak ada cuti dekat sini. Awak tak ada cuti ke? Week 1 to 14 terus je ke? Betul ni. Nanti dipebali 4 November. Patut dekat sini kan ada cuti kan, tapi dia tak ada taruh dekat situ awak cuti. Ni yang semester. Siapa tahu? Bagi tahu saya sekarang. Saya tak tahu ni. Saya tengok dekat academic calendar pun tak ada cuti. Tapi dekat academic calendar yang postgrad punya ada cuti. Yang postgrad punya sekejap. Ini kot postgrad punya. Dia ada semester break postgrad. Siapa tahu ada cuti ke tak ada cuti sini, saya tak tahu ni. Tapi saya tengok dekat yang sebelumnya ada cuti, yang dekat postgrad ni. Ni cutinya 28 sampai 2 hari bulan. Tapi dekat academic calendar yang terkini tak ada pula. Terkini ke ataupun yang memang ini punya ke. Ni yang lepas punya 2018. Ni 2000. Ni bila punya ni 18. 2017. Inilah betul lah ni. Ada siapa tahu betul ke tak betul ni? Ada? Siapa tahu? Ada siapa yang tahu? Tak ada? Tak tahu dia. Nampak macam tak ada cuti je awak. Siapalah awak? Tak ada cuti ni. Tak ada cuti pula. Kan kalau ada, kita tengok yang sebelum ni kan, kalau ada yang semester break ni, ada yang cuti semester break. Ni takvim 20, 21 biasanya. Yang lepas punya ni 2021. Okey. Ini ada punya tu. Okey, semester 1 20, 21. Cuti pertengahan semester kan ada kan? Ni yang lepas punya. Sekarang ni awak punya langsung tak ada ni. Dia betul ni. Tak ada ke? Tak ada cuti Anyway, okay. So kalau ikut dekat sini maknanya abang tak ada cuti lah. Okay, semester 1 10 Oktober sampai 19 Februari. Di Purvali dah lepas 4 November Senate meeting. Ni tak ada apa-apa lah. Ni tak ada cuti. Ni Christmas, cuti Christmas December. Sebenarnya awak tak ada cuti lah. Okay, tak ada cuti. Kita kena proceed jugalah So yang ini tak ada lah. Biasa kelas ni kelas macam biasa 6 hari bulan nanti
Kelas kita buat macam biasa je. Ni tak ada cancel kelas seperti biasa. Boleh. Tak ada cuti. Nanti hari Rabu pun awak kena datang macam biasa satu hari bulan. So untuk hari ni setakat ni je dulu, kita stop sampai dekat sini lah. Ini 5.7 kita ada lagi. Kita ada lagi 5.7, 5.8, 5.9. Okay, 5.7 ni ada 3 lagi. Lepas tu kita terus masuk dekat database. So basically 6 hari bulan tu kita dah boleh masuk database lah. And then once kita dah habis database ni, dah habis je database, 6 hari bulan ni basically awak dah ready untuk buat projek awak dan dah ready untuk exam. So kalau awak tengok dekat sini, awak punya kalender akademik, awak punya last kali ni study leave, special leave 30 Januari hingga 5 Februari. Ni bulan Disember. 30 Januari hingga 5 Februari dekat sini. Ni adalah awak punya study leave awak. Study leave. Lepas tu periksa final 6 hari bulan. 6 hari bulan. Kenapa start 6 hari bulan So basically 9 lah. 9 hari bulan Januari awak punya exam. 9 exam. Ni hari Khamis kan, 9 lah exam. 9 hari bulan Januari. So kita ada 4 minggu je. Cepatnya tak salah ya awak tak ni tinggal 4 minggu je waktunya. 1, 2, 3, 4 5 minggu. Tinggal 5 minggu je lagi. Okay. So saya bagi tahu awal-awal awak punya project presentation minggu yang ini 26 hingga 30 hari bulan. Sampai sini lah 26 hingga 6 hari bulan. Awak punya study leave tak boleh. 6 hari bulan tu dah exam. So dekat sini last 30. Cepatnya 6. Awak ada 3 minggu je nak buat awak punya projek. Okay, 6 hari bulan sampai 6 sampai 25 kita awak punya projek. Sekarang ni awak kena itulah bincang pasal projek 6 sampai sekarang ni November. Banyaknya awak kena buat sampai 20 ni 6 sampai 20 ni presentation 26 sampai 30. So that's why tak ada tu. So again 6 sampai 25 hari bulan, sampai 25 Disember. Ini awak kena, ini projek awak kena siapkan. Okay, projek preparation awak. Okay, awak buat. Okay, awak punya presentation sini sampai 25 28 sampai 2 hari bulan project presentation. Ini berapa bulan? 26. Okey, 28 sampai 2 hari bulan. 28 sampai 2 Januari. 28 Disember. Ni dia punya presentation. Project presentation. Awak tak ada masa lah sebenarnya. Awak ada lagi 4-5 minggu je. 5 minggu sahaja sebelum exam sekarang. Cepat ni masa. But anyway, minggu depan kita selesai kita punya tu dan awak ready untuk exam.
Ada nak tanya apa-apa tak? Ada tak nak tanya? Tak ada So anyway, you all good luck lah. Alright So that's it for today. Thank you for attending. Banyak yang kena review sebelum ni ya. Punya test 1 9 hari bulan tau. Test 1 9 hari bulan. Test 2 test 2 awak mungkin 25 hari bulan 9 dengan 25 3 minggu saja. 1 2 daripada 6 hari bulan tu. Ini apa? November. Sorry, dekat sini. Saya salah tulis 6. Saya tak salah tulis kat ni. Ini awak punya cuti awak tadi bila? One more time sekali lagi. Awak punya study leave ni 30 Januari. Sekejap. Awak punya study leave ni revision week 16 hingga 22 Januari. 10 Oktober. Awak punya exam berapa? Ni lah. Sorry lah. 20 betul ke tak ni? 22,000. Awak punya exam final 23 sampai 29 Januari. Okey, ada masalah sebenarnya. Ada 8 minggu. Betul lah. Bukan kat sini kat sini Disember bukan dekat sini, bukan 2 hari bulan. 2 hari bulan problem awak nanti. Ada masalah. Okey, kita double check. Exam 6 until 9 Februari. 6 Januari. So sini. Okay, 6 sampai 6 sampai 19. 2 minggu je pada exam. Ada 23 Januari. 23 Januari sampai 19 Februari. Okay. Ni final exam. Ni cuti awak sebenarnya lah. Final exam week, revision week 16 hari bulan sini. So ni last kali. Ni last 9 hingga 13. 9 hingga 13. 9 hingga 13 ni dia sebelumnya. 9 Januari hingga 13 Januari aku punya presentation. 9 hingga 13. So apa ada masalah sampai 8 hari bulan Januari okay. Sampai 8 Januari. Adalah 4 minggu 5 minggu lah di sana. 5 minggu okay. Okay lah, selamat. Alright, so ni yang penting So test 2 ialah test 2 okay, Disember test 2 ni dah okay, 23 hari bulan. Ni Christmas 23 hari bulan, 1 hari sebelum Christmas. Test 2 23 Disember. Okay, that's it. So thank you for attending. Setakat tu dulu. Kalau tak ada apa-apa saya close. Kalau ada nak tanya boleh tanya dalam WhatsApp macam biasa. Okay, alright then, see you, bye.